Ulama ada yang buat macam tu. Ada waktu dalam hidup dia peruntukkan waktu dia untuk Allah. Kita ada tak? Jadi kita ni kadang-kadang kalau betul-betul kita serius, kita ambil 3 hari. Jangan keluar rumah 3 hari. Ya? Ulun dalam bilik kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagi tahulah anak-anak, mama ni nak duduk dalam bilik, nak habiskan 70,000. Jadi harap-harap pandai-pandai lah kan. Kemudian telefon kat Grab ke. Mesej kat Grab, hantar makanan tengah hari, lepas tu letak aja dekat pintu tu, pukul 1 adalah dekat pintu kita tu, kita bayar kan online kan sekarang kan, mudah. Pergi ambil lah, makan lah, lepas tu sambung lah. Ulama ada yang buat macam tu. Ada waktu dalam hidup dia peruntukkan waktu dia untuk Allah. Kita ada tak? Yalah, solat 5 waktu tu dah memang dah, puasa Isnin kami tu memang dah ada waktu 3 hari untuk Allah. Saya dah banyak kali saya dengan syekh saya, ya, 3 hari 3 malam, ya, berhenti makan dengan berhenti solat, ya, zikir. Mengantuk tidur, tapi zikir ni masa di Hadramaut Yaman saya pernah sebut, masa di Mesir pun sama, masa di Hadramaut Yaman pun sama, saya pernah sebut. Satu kali ada Habib Omar ni kalau di Yaman, dia suruh kita baca Quran 5 juzuk, ya, ambil wuduk, pergi ambil bantal. Kita pun pelik, ambil bantal dekat asrama, turun masuk dalam masjid. Dalam masjid itu carilah tiang mana-mana atau dinding mana-mana, dia cakap cari. Pertama baca Quran 5 juzuk. Lepas baca Quran 5 juzuk, zikir la ilaha illallah 3,000. Kemudian zikir Allah 3,000. Kemudian selawat 3,000. Kemudian istighfar 3,000. Mula dengan 5 juzuk. Kita pun duduklah cari. Saya masa tu saya cari tiang, duduk di tiang. Ya, duduk di tiang semenjanda, bantal, letak bantal, baca Quran 5 juzuk, okey. Baca lepas isyak, mula lepas isyak. Baca habis 5 juzuk. Kemudian mula zikir. Yang ni yang pelik zikir ni. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lebih kurang berapa minit? 5 minit rasanya zikir. Dia datang mengantuk. Ya Allah, Allah saja yang tahu. Punya mengantuk. Lepas tu kita ingat, Habib kata kalau mengantuk tidur. Bantal pun dah ada. Tapi tidur kena ada 2 cara. Kalau letak bantal tidur macam ni, wuduk habis. Kena keluar, pergi ambil. Kita ni kalau boleh, jangan keluar daripada masjid. Kecuali ambil wuduk. Kalau batal, kena pergi keluar, ambil wuduk. Akhir sekali, letak bantal kat sini, tidur macam ni. Kunci jam. Saya kunci 15 minit. Ingat nak tidur 15 minit tak? Kita pun tidur, lepas tu kita pun sedar. Kita rasa, ya Allah, punya lama, seolah-olah tidur 5 jam, seolah-olah tidur. Tengok-tengok baru 5 minit. Tengok jam. Jam kunci 15. Tak sampai lagi 15 minit. Zikir pula, zikir. Nak cukup 3,000 ni. Zikir. Dia datang lagi mengantuk. Sama juga, tidur lagi. Tidur memang tidur betul lah. Bukan tidur betul, mengantuk. Ya, dia nikmat paling tidur ni yang paling nikmat masa mengantuk lah. Betul ya? Dah mengantuk? Tidur je lah. Tak ada nak betul. Jadi, tidur lagi. 2, 3, 4 kali tidur. Tidur, rasa subhanallah 5 jam, 6 jam, rasa puas tidur. Kemudian bangun-bangun, baru 5 minit. Rupanya tidur. Itu pengalaman zikir. Jadi tak mengantuk ke? Mengantuk. Mengantuk sungguh-sungguh. Tidur tapi tidur sekejap. Wallahualam, dia ada kekuatan roh. Rupanya tidur ni tak perlu lama pun. 5 minit cukup kalau kita sungguh-sungguh tidur. Dan tidur pula tidur dengan zikir. Bukan tidur dengan lalai. Rupa-rupanya yang bangun penat juga. Tidur dah 6 jam, bangun penat juga. Tidur dalam lalai dari Allah. Kalau dia kalau belajar bab zikir ni, hati kita ni dia ada lapis dia. Bila mana kita dah latih hati kita zikir, dia menembusi daripada qalbu. Dia pergi ke sir. Tak boleh, itu banyak istilah dia. Bila mana sampai ke lubuk dalam ni, kita tidur sekalipun dia akan zikir Allah, Allah, Allah. Kita dengar di telinga kita ni. Lepas tu persoalan yang puan tanya tadi, saya tak boleh laju. Kalau tak boleh laju, perlahan je lah. Supaya khusyuk. Zikir ni dia ada perjalanan dia.
Kalau kita jarang-jarang zikir, yang tu kadang-kadang dia bawa kita mengelamun. Berhenti dulu. Dan kita kena latih zikir ni, ulama bahas ada dua, lisan dengan hati. Hati mesti dibantu oleh lisan. Dan hati kena ikut lisan pada permulaan. Sampai kepada satu tahap dia, peringkat dia, dia akan hidup di dalam hati dengan sendiri. Maknanya kalau tuan-tuan zikir, saya dah zikir 5 tahun Ustaz, tapi tak sampai ke hati. Dia ada zikir ni, dia bahagi dua pula. Dia ada zikir hasanat, dia ada zikir darajat. Zikir hasanat, zikir yang Allah bagi pahala pada kita. Ada satu lagi dia panggil zikir darajat wal kurubat. Zikir yang mengangkat kerohanian kita dan mendekatkan jiwa kita pada Allah. Zikir ni lama-lama dia tak akan mati dalam hati kita. Macam mana zikir tahap kedua ni? Ia ni kena ada guru yang khusus, ilmu yang khusus, ijazah yang khusus. Sebab tu kena ada murabbi mursyid. Dia bukan sembarangan zikir ni. Dia nak ingat Allah. Dia nak ingat Allah ni, siapa kita langsung nak ingat Allah, dia kena ada guru. Sebagaimana kita kena dengan Nabi, dia kena baca Fatihah dulu pada Nabi, Fatihah pada guru kita. Dia ada bersambung-sambung. Fatihah ni untuk menyambung. Macam lampu ni takkan menyala kalau tak bersambung sampai pada tiang dia, pada wayar dia, pada jana kuasa dia. Ni tak menyala ni. Sama juga hati kita tak akan hidup kalau tidak ada sambungan itu. Sanad itu. Masalah kita orang awam sekarang ni, kita rasa dah mula sedar nak berzikir, kita pun mula berzikir. Tapi kita tidak ada kaedah berzikir, cara berzikir, sanad zikir daripada guru kita. Yang ni yang kadang-kadang kita makin zikir, makin mengelamun kita. Tidak, orang ni kalau benar-benar dia berzikir dengan kaedah yang benar, dia bukan mengelamun, dia makin dalam, dia makin, bahkan dia fana, dia tenggelam dalam zikir itu, ingat Allah.